Assalamualaikum. Selamat datang ke modul simpanan rekod kewangan. Objektif utama modul ini ialah untuk memberi kefahaman kepada anda mengenai penyediaan rekod-rekod kewangan perniagaan, di mana semua urus niaga kewangan dicatatkan. Kewujudan rekod-rekod kewangan ini akan membolehkan anda menyedia laporan kewangan untuk sesuatu tempoh kewangan. Selepas mengikuti modul ini, anda akan berkemampuan untuk menyedia dokumen dan merekod urus niaga perniagaan. Anda juga akan dapat menyediakan laporan kewangan perniagaan yang menunjukkan prestasi dan kedudukan kewangan untuk sesuatu tempoh kewangan. 3 topik yang akan disentuh dalam modul ini ialah pengenalan kepada simpanan rekod kewangan, merekod urus niaga perniagaan, dan menyedia penyata kewangan. Simpanan rekod kewangan merupakan bahagian terpenting dalam sistem perakaunan. Sistem perakaunan merangkumi proses mengenal pasti urus niaga, mengelas urus niaga, merekod urus niaga, meringkas urus niaga dan melapor prestasi dan kedudukan kewangan bagi sesuatu tempoh kewangan. Oleh itu, simpanan rekod kewangan merupakan satu proses merekod urus niaga perniagaan di dalam rekod-rekod atau buku-buku akaun perniagaan yang sesuai. Justeru, fungsi utama simpanan rekod kewangan ialah bertindak sebagai bukti berlakunya urus niaga kewangan yang membabitkan aset, liability, equity, hasil, dan perbelanjaan. Di samping itu, simpanan rekod kewangan juga dapat membantu usahawan menyedia penyata kewangan yang melaporkan prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan. Apakah yang direkodkan? Yang direkodkan ialah urus niaga perniagaan. Urus niaga yang direkodkan boleh dikategorikan kepada 5 jenis iaitu aset, perbelanjaan, modal pemilik, liability, dan hasil. Aset merupakan sumber perniagaan yang mempunyai nilai ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada perniagaan pada masa hadapan, seperti bangunan, kenderaan, wang tunai, dan sebagainya. Perbelanjaan pula merupakan kos yang ditanggung oleh perniagaan untuk memperoleh hasil, seperti belian bahan mentah, gaji pekerja, sewa pejabat, utiliti, penyelenggaraan, dan sebagainya. Modal pemilik atau equity pemilik merupakan sumber kewangan yang disumbangkan oleh pemilik bagi membiayai aset dan perbelanjaan perniagaan. Liability juga adalah sumber pembiayaan perniagaan yang diperoleh dari pemiutang. Sumber pembiayaan ini mungkin diperoleh melalui pinjaman bank atau hutang daripada pembekal atau pihak lain. Hasil merupakan pendapatan yang dijana melalui operasi perniagaan, dan ia merupakan sumber dalaman yang digunakan untuk membiayai aset dan perbelanjaan perniagaan. Proses simpanan rekod kewangan bermula daripada penyediaan dokumen perniagaan hingga ke penyata kewangan. Dan proses ini dinamakan kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan merupakan turutan tata cara merekod urus niaga, iaitu proses catatan yang perlu diamalkan dalam sesuatu tempoh kewangan. Dan bagi perniagaan kecil, tempoh kewangan yang sesuai ialah 1 bulan. Ini bermakna satu pusingan kitaran perakaunan berlaku dalam jangka masa 1 bulan. Bagi perniagaan kecil, kitaran perakaunan perlu melalui sekurang-kurangnya 5 langkah. Apakah yang perlu dilakukan bagi setiap langkah dalam kitaran perakaunan ini? Catatan rekod kewangan bermula dengan urus niaga kewangan. Langkah kedua ialah penyediaan dokumen kewangan, iaitu dokumen asal yang menjadi sumber rujukan kepada catatan urus niaga perniagaan. Langkah ketiga merupakan catatan urus niaga harian dalam rekod-rekod kewangan, berpandukan dokumen-dokumen yang telah disediakan. Penerimaan dan bayaran tunai direkod dalam akaun tunai. Jualan hutang direkod dalam akaun jualan hutang. Manakala belian hutang direkod dalam akaun belian hutang. Langkah keempat ialah penyediaan imbangan duga bagi menguji ketepatan catatan urus niaga di dalam rekod-rekod kewangan. Berpandukan imbangan duga, laporan atau penyata kewangan disediakan dalam langkah kelima. Iaitu langkah terakhir dalam kitaran perakaunan untuk satu tempoh kewangan. Sekarang kita lihat apakah jenis-jenis dokumen kewangan yang perlu disediakan bagi setiap urus niaga yang berlaku dalam perniagaan. Jenis dokumen yang disediakan perlu berasaskan kepada urus niaga kewangan.
Urus niaga kewangan merupakan transaksi perniagaan antara dua atau lebih pihak yang melibatkan pertukaran barang, wang, atau perkhidmatan, seperti membeli stok secara tunai atau hutang, menjual barang niaga secara tunai atau hutang, membayar perbelanjaan gaji, sewa, dan sebagainya. Setiap urus niaga yang berlaku perlu disediakan dokumen kewangan yang sesuai. Dokumen kewangan merupakan dokumen asal yang mengandungi perincian urus niaga perniagaan. Dokumen kewangan mencatat maklumat penting berkaitan urus niaga, seperti nombor dokumen, nama pihak yang terlibat, jumlah yang dibayar, tarikh, dan keterangan urus niaga. Kenapa perlu menyedia dan menyimpan dokumen? Pertama, kerana dokumen kewangan merupakan bukti berlakunya urus niaga, dan ia memudahkan catatan dalam rekod-rekod kewangan. Kedua, dengan adanya rekod-rekod kewangan, akan memudahkan penyediaan penyata kewangan. Dan ketiga, semua dokumen kewangan perlu disimpan selama 7 tahun untuk tujuan audit oleh lembaga hasil dalam negeri. Peraturan ini termaktub di bawah Seksyen 82 Akta Cukai Pendapatan 1967. Resit penerimaan tunai disediakan semasa menerima bayaran. Dokumen ini penting sebagai bukti penerimaan wang tunai seperti jualan tunai, kutipan hutang, dan pelbagai penerimaan tunai yang lain. Pembayaran tunai pula perlu dibuat menggunakan baucer pembayaran. Resit yang diterima semasa membuat pembayaran perlu dikepilkan bersama baucer pembayaran. Dokumen ini penting sebagai bukti yang bayaran telah dibuat seperti belian stok, bayaran gaji atau upah, bayaran bil-bil, bayaran hutang kepada pembekal, bayaran ansuran pinjaman, belian aset tetap dan pembayaran-pembayaran lain yang dibuat secara tunai. Jualan secara kredit pula perlu diiringi dengan invoice jualan. Invoice belian diterima bagi setiap pembelian yang dibuat secara kredit. Semua dokumen kewangan hendaklah disimpan secara sistematik untuk mengelakkan kehilangan dan kesilapan. Jika terdapat banyak dokumen yang disediakan, ia hendaklah diasingkan dalam fail-fail yang disusun mengikut bulan. Jika bilangan dokumen tidak banyak, bolehlah digunakan klip dan dikumpul mengikut bulan-bulan tertentu. Sekarang mari kita lihat contoh bagaimana dokumen disediakan bagi urus niaga yang berlaku dalam bulan Oktober bagi perniagaan Fatihah Enterprise. Jika Puan Fatihah memulakan perniagaan pada 5 Oktober dengan modal sebanyak RM10,000, satu resit penerimaan tunai perlu disediakan. Dokumen ini mengandungi butir-butir seperti nombor resit, tarikh urus niaga, nama pembayar, jumlah bayaran, dan tujuan pembayaran. Begitu juga dengan penerimaan pinjaman dari bank sebanyak RM30,000 pada 10 Oktober, resit penerimaan disediakan dengan memasukkan butir-butir berkaitan. Baucer pembayaran disediakan pada 12 Oktober kerana membeli peralatan secara tunai bernilai RM25,000. Baucer bayaran juga disediakan pada 18 Oktober kerana membeli stok secara tunai sebanyak RM5,000. Bagi stok yang dibeli secara kredit sebanyak RM5,000 pada 20 Oktober, invoice belian diterima daripada pemiutang. Resit penerimaan disediakan bagi jualan tunai sebanyak RM2,000 pada 22 Oktober. Manakala invoice jualan disediakan bagi jualan kredit sebanyak RM2,000 pada 25 Oktober. Bayaran gaji sebanyak RM1,000 pada 26 Oktober menggunakan baucer bayaran. Begitu juga dengan bayaran sewa sebanyak RM800 pada 27 Oktober, ia dibayar menggunakan baucer bayaran. Bayaran hutang kepada pemiutang pada 28 Oktober sebanyak RM3,000 juga dibuat menggunakan baucer bayaran. Invoice jualan disediakan bagi jualan hutang sebanyak RM5,500 pada 29 Oktober. Resit pembayaran disediakan pada 30 Oktober kerana menerima bayaran daripada penghutang sebanyak RM2,000. Bagi belian stok secara kredit sebanyak RM1,500 pada 31 Oktober, invoice belian diterima daripada pemiutang. Dan akhir sekali, resit dikeluarkan bagi jualan tunai sebanyak RM6,000 pada 31 Oktober. Pada akhir bulan Oktober, Puan Fatihah menyusun dan mengasingkan semua dokumen mengikut jenis, iaitu resit penerimaan, baucer bayaran, invoice jualan, dan invoice belian.
Dokumen-dokumen ini disimpan di dalam fail mengikut jenis-jenis dokumen, iaitu fail resit penerimaan, voucher bayaran, invoice jualan, dan invoice belian. Dalam sesi yang akan datang, saya akan menerangkan pula bagaimana dokumen-dokumen ini dirujuk untuk merekod urusniaga perniagaan dalam akaun-akaun berkaitan. Semoga anda telah mendapat sedikit sebanyak kemahiran dalam penyediaan dokumen-dokumen bagi setiap urusniaga yang berlaku dalam perniagaan anda. Sehingga bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.